Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay, saja cikgu Waalaikumsalam, start cikgu. kelas lambat sebab ramai yang tak masuk lah, ada masalah kan. So berzikirlah dulu kita kan pagi ni kan. Alhamdulillah. Tak ada yang reply cikgu pun. Ke Alhamdulillah. sambung makan dulu Okay, so jadi hari ni kita akan teruskan lagi kelas kita dengan kelab dan persatuan. So semalam kita dah masuk yuran. So recall balik kalau dalam kelab dan persatuan item apa yang penting. Bila dalam penyata kewangan kita ada akaun penerimaan dan pembayaran. Ingat tak cikgu cakap semalam akaun penerimaan dan pembayaran ni digantikan dengan akaun apa? Kalau dalam milikan tunggal, syarikat dan perkongsian? Buku tunai. Okay? So yang ni semalam kita dah bincang. So yang inilah. Okay, kita akan pergi skop untuk hari ni akaun penerimaan dan pembayaran. So untuk kelab dan persatuan, penyata kewangan iaitu penerimaan ni ialah kita rekodkan semua bayaran dan penerimaan secara tunai atau cek. So jadi maksudnya whatever ada dalam kita punya penyata kelab, kita akan masukkan dalam kita punya buku tunai. Okay, so jadi bila kita semua penerimaan dan pembayaran ni kita akan gunakan untuk kita buat penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so inilah format dia. Ada bentuk T, ada bentuk penyata. Okay, so kalau awak tengok dekat sini sebelah debit dia macam buku tunai lah. Sama seperti buku tunai. Sebelah debit ni semua apa item yang kita terima. Jangan lupa baki BB. Pelajar suka terlupa baki BB ni sebab dia miss out information daripada soalan. Okay, so jadi kita ini semua penerimaan. Penerimaan yuran ahli, yuran pendaftaran, yuran masuk, derma. Ini sewaan gelanggang kita buat, sewaan laci. So kalau kita tengok kat sini, kalau laci ni maksudnya dia ada gelanggang, mungkin you guys pernah pergi gelanggang futsal ataupun pergi gelanggang badminton tak? Main badminton? Pernah. Pernah. Pernah kan? So ada laci, betul tak? Dia panggil locker bahasa Inggeris dia. So you guys nak simpan barang kena sewa locker, betul tak? Betul. Betul cikgu. Dan kita ada pembayaran di sebelah kredit. So kita mungkin beli surat khabar. Sekarang ni mungkin beli surat khabar secara online lah. And then kita bayar kadar bayaran, insurans gelanggang kita, alat tulis, kursus dan motivasi sekiranya kelab kita buat, and then ada kita buat belian perabot baru. So dia sama seperti buku tunai. Jadi bila dah dapatkan semua pembayaran ni, kita akan dapatkan angka pengimbang debit dan kredit. Kemudian kita akan tulis baki HB, and then of course baki HB kena hantar ke bawah iaitu baki BB, amount yang sama. Okey, kita tengok pula format penyata. Dia sama seperti penyata-penyata yang biasa kita buat, betul tak? Kita akan buat operasi tambah, lepas tu baru tolak, betul kan? Betul. So jadinya kat sini kita akan ada yuran semua baki BB, dan kita tambah semua penerimaan dan tolak semua pembayaran. Sekali pandang, dia sama macam format apa ni? Ada penerimaan, ada pembayaran. Cuba call balik kita belajar. Form 5. Kelas? Rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Okey, lagi? Ada lagi satu yang lebih dekat sangat-sangat. Belanjawan tunai. Yes, betul. Belanjawan tunai. Okey, so jadi kita akan kita akan sorry. Inilah dia. Okey, so jadi basically yang ini ada soalan nak tanya cikgu sebelum kita pergi penyata seterusnya. Hari ni kita berkenalan dengan penyata dulu.
By the way kelas, saya cikgu. Tak tak ada buka cikgu. kamera tau. Sebab cikgu sakit gigi sebenarnya. Gigi geraham. So muka memang bengkak sikit lah hari ni. Okay, boleh cikgu tak buka kamera? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. So Cikgu, next adalah, saya nak tanya cikgu. apa dia tu? Apa dia? Untuk perakaunan untuk kelab dan persatuan ni, kita kena buka Kita kena buka 8 akaun kan cikgu. 8 akaun maksudnya? Daripada akaun yuran sampai penyata kedudukan kewangan. Akaun yuran sampai penyata kewangan. Cikgu rasa lebih daripada tu. Lebih je. Lebih. Sebab kalau ada pelarasan, awak kena buka akaun pelarasan. Kalau pelarasan tu lebih daripada 8, so dia ada banyak lah sebenarnya. Akaun sebenarnya kalau masa kita buat masa form 4, kita postkan daripada BCP kepada ledger. So basically mesti lebih daripada 10. Biasanya awak buat ledger. Betul tak? Ingat tak masa kita form 4 cikgu suruh you guys buat ledger banyak-banyak sangat. Betul tak? Betul. So jadi memang banyak sangat ledger account yang kita perlu buat. Tapi perkhususan dia kenapa kita kena buat, sebab itulah kita summarizekan kepada hebat boboiboy, laba supaya awak boleh buat benda tu tak perlu buka account. Tapi awak kena faham juga account tersebut. Okay? Boleh dapat Adam? Cikgu menjawab soalan awak? Boleh cikgu. Okay, next. Kita pergi pula akaun pendapatan dan pembelanjaan. Okay, nama lain akaun pendapatan dan pembelanjaan ni adalah APUR. Okay, kalau masa kita belajar dulu kita ada APUR sebab kita adalah syarikat yang Subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Sekejap alamak, ada noise sekejap. Okay, sorry. Tadi mesin cikgu berbunyi. Okay, patah balik tadi. Okay, so jadi kalau kita buat milikan tunggal, perkongsian, syarikat, semua kita buat APUR. Okay, akaun perdagangan untung rugi sebab kita bermotifkan keuntungan. So yang ini pula kita punya kelab adalah bermotifkan apa? Kebajikan. Jadi kita tak ada kita nak kira keuntungan. Apa yang ada lebihan dan kurangan. Okay. So ini semua yang cikgu cakapkan kepada awak, ini adalah apa ni? Apa semua yang kita terima. Ini semua adalah kita punya pendapatan lah. Okay. Nanti kita akan belajar ke bawah lagi pendapatan modal dan pendapatan hasil. Okay, so boleh nampak kat sini. So bila kita ada sebelah warna hijau ni untuk milikan tunggal, penyata kewangan kita ada APUR. So kita cari untung atau rugi bersih. Okay, tapi untuk kelab kita ada akaun pendapatan dan perbelanjaan, APP. Okay, so APP ni adalah lebihan dan kurangan yang kita nak cari. Okay. Persamaan antara ini adalah kita kena ambil kira pelarasan. Okay, pelarasan, ingat ada berapa pelarasan cikgu ajar awak? Ada Ada tiga. Okay, pelarasan akaun nominal, pelarasan ABT, pelarasan aset bukan semasa iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okay, so dekat sinilah pembahagian DH ni, cikgu dah namakan dia DH dengan BH. Kalau H ni semua, ini semua akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kalau ada DM, pendapatan modal, and then BM, iaitu bayar perbelanjaan modal, kita akan rekodkan kedua-dua yang warna hijau ni dalam PKK. Okay, nampak? Cikgu dah buat tu. Nampak. Okay, so apa itu pendapatan hasil?
Okey, pendapatan hasil ialah kita terima daripada aktiviti kelab kita. Okey, kalau belanja hasil untuk kita urus takbir kita punya kelab. Akan tetapi kalau modal ni maksudnya diterima bukan daripada aktiviti kelab. Contoh dia kita tengok kat sini, jualan ABS, derma khas, peruntukan kewangan. Ini pendapatan modal. Kalau perbelanjaan modal maksudnya kita ubah suai, kita renovasi aset bukan semasa kita bina ABS, kita beli ABS. Okey, lepas tu and then kita ada buat pemasangan ABS. Tetapi kalau kita tengok kepada konsep belah hijau ni, nampak tak? Yuran masuk, yuran pendaftaran, yuran bulanan, yuran pertandingan, kutipan jualan, sewaan kemudahan. Ini tadilah sewaan gelanggang, sewaan laci. Okey, faedah atas pelaburan, untung aktiviti kelab berkala. Contoh aktiviti kelab berkala tu awak buat pertandingan melukis, pertandingan virtual run, macam tu. Okay, next adalah perbelanjaan hasil ni, gaji atau upah. Gaji upah ni rasa-rasa siapa yang kita nak upah dalam kita punya kelab, kelas? Pengurus. Organisasi. Pengurus kita, okay, pengurus kita punya kelab. And then organisasi tu mungkin ada AJK yang kita bayar ataupun tadilah siapa yang buat akaun tadi? Kerani untuk kerani kelab kita lah yang buat akaun untuk kelab kita. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, good. Okay, so next adalah insurans. Insurans ni contoh kalau kita aduh sakit gigi lah sebab Azim. Sorry kat tadi insurans So kita insure kita punya ABS. So itu adalah perbelanjaan hasil ataupun macam contoh kita buat pertandingan lepas tu kita beli insurans untuk keselamatan semua peserta-peserta kita. For those yang pernah wakil sekolah, pernah tak sign borang yang kata kalau ada kecederaan ke apa nanti ditanggung oleh insurans apa-apa. Ada tak anyone? Ada cikgu. Ada kan? So biasanya macam tu lah. Okay, kalau kita ada insurans berkumpulan atau insurans kelompok macam tu. Okay, belanja and then sewa premis kita, belian alat tulis, stamp, majalah, akhbar, susut nilai ABS, elang kehormat ataupun honorarium. Anyone tahu apa itu honorarium? Tak tahu. Okey, honorarium ni satu sumbangan kita bayar kepada contoh kita kelab badminton. Kita panggil pemain badminton negara, okey, Lee Chong Wei ataupun Rashid Siddiq dia punya coach untuk beri talk. So kita bagi elang kehormat kat dia lah, honorarium. Okey, boleh? Faham? Faham cikgu. So next. Okay, so maksudnya bila dalam akaun pendapatan ni, so kita akan rekodkan semua pendapatan hasil sahaja. Pendapatan ABS tadi, pendapatan modal, contoh kita terima khas, kita terima peruntukan wang daripada kita adalah Lee Chong Wei lagi pula, kelab badminton. So dia kata peruntukan ni kerajaan bagi untuk inisiatif kelab melahirkan Lee Chong Wei Junior contoh. So jadi kita ada satu tujuan kepada derma yang kita terima itu atau peruntukan yang kita terima. Ataupun dalam soalan dia akan cakap yuran masuk dikira sebagai pendapatan modal. Jadi dia tak akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia akan masuk dalam PKK. Okay. So kat sini kita nampaklah semua cikgu tuliskan. Kadang-kadang kita ada buka kafe atau kios dekat kita punya gelanggang badminton. Contoh ada kafe badminton kecil kat ujung tu kita buka untuk bukan kawat keuntungan, actually memberi kemudahan kepada ahli ataupun peserta-peserta yang main tu untuk makan macam tu. Okay, so lepas tu kalau berlaku kerugian, kita akan masuk dia sebagai perbelanjaan hasil. Okay. So next kita pergi pendapatan hasil.
Okey, dalam pendapatan hasil tadi kan ada banyak-banyak yuran semua awak dah buat akaun yuran. Yuran pertandingan awak kena buat satu penyata mengira untung rugi aktiviti berkala ataupun ada akaun perdagangan iaitu kalau awak buka kios atau kafe ataupun awak jual minuman. So jual minuman awak kena buka akaun perdagangan. So kita tengok kat sini. Okey, ini contoh. Kelab badminton Taman Bukit Katil Kenari. Okey, jadi dia buka akaun perdagangan untuk dapatkan keuntungan kafe. So basically dia akan lebih kurang sama macam kita buat Apur. Okey, tapi dia lebih ringkas sebab kalau Apur dia ada untuk tambah hasil tolak belanja kan. Yang ni dia hanya kita tolak belanja kendalian. Basically jualan akan kita offsetkan dengan kos jualan untuk tahu sama ada kita untung atau rugi kepada kafe tu. So you guys kalau tengok dekat sini kita ada belian, ada jualan, confirm akan ada pelarasan yang melibatkan jualan dan belian. Ingat tak masa rekod tak lengkap kita kena kira jumlah jualan. Macam mana nak kira jumlah jualan? Akaun kawalan. Yes, akaun kawalan untuk dapatkan jualan secara kredit. Jualan tunai ada dekat buku tunai. So kalau kat sini kita akan ada dalam akaun apa? Penerimaan dan perbelanjaan. Okey, itu kalau jualan. Kalau belian pula daripada akaun kawalan belum bayar dan juga daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau kita beli secara tunai. Okey. So you guys bila tengok kat sini boleh jadi kita punya akaun perdagangan tu dia buat sewa kostum. Okey. Ada kelab tarian pernah kita buat latihan, dia keluarkan soalan kostum. So budak-budak dah panik dah. Cikgu tak pernah dengar pun akaun perdagangan kostum. Actually every single thing perdagangan yang dibuat, maksudnya aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh kelab, kita kena buka akaun perdagangan untuk cari untung atau rugi dia. Okey, boleh kelas? Faham? Faham. Okey, good. Okey, ini dalam bentuk format penyata lah. Kalau awak tengok, dia memang lebih kurang sama macam AP yang kita pernah buat semasa milikan tunggal. Okey, next. Ini adalah yang kedua, iaitu kita kena mengira untung atau rugi aktiviti berkala pertandingan. So kalau awak tengok kat sini, pertandingan, contoh pertandingan mewarna. Okey, jadi bila kita buat pertandingan mewarna, kita ada kutipan. And then kita ada pembelian, maksudnya perbelanjaan untuk pertandingan tersebut ataupun dia tulis belanja pertandingan. So awak kena buat penyata mengira ini ataupun kalau dia sangat ringkas, maksudnya di bahagian debit akaun penerimaan ada kutipan, di bahagian kredit ada belanja. So awak kena kira. Awak kena kira berapa keuntungan bagi aktiviti berkala tersebut. Okey, so sebabnya kalau awak tak buat, awak letak di bahagian pendapatan hasil dan juga perbelanjaan hasil, dia salah. Dia tak maksudnya awak tak faham konsep sebab itu pertandingan. So kita kena tahulah sama ada dia memberikan keuntungan atau merugikan kelab kita. Okey. So kat sini ini bentuk akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so jadinya yuran ahli tadi macam mana kita dapat nilai yuran ahli ni daripada akaun ahli yang kita buat. Ingat tak semalam? Ya, sayang. Ingat cikgu. Ya, okey. Betul. Okay. Iya. Okey, so jadinya kat sini yang lain-lain ni daripada kita punya daripada maklumat soalan lah, iaitu akaun pendapatan daripada akaun penerimaan dan perbelanjaan. Maksudnya penerimaan dan pembayaran. Maafkan cikgu. Okey, yang first kita buat iaitu buku tunai, alias buku tunai untuk kelab, nama dia akaun penerimaan dan pembayaran. So daripada situ kita kutip, kita masukkan kat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan ini. So akan dapat lebihan dan kurangan. So kita masuk sikit lagi. Hari ni kita belajar format je dulu. Sekejap lagi baru kita pergi pada soalan. Okey, penyata kedudukan kewangan kita ada, awak nampak kat situ perbelanjaan modal dan pendapatan modal. Okey,
Semua item komponen semua sama kecuali bahagian equity pemilik digantikan dengan perkataan dana terkumpul. Ianya sebab kelab ni tak ada pemilik. Tahu kelas? Dia tak ada pemilik. Dia hanya ada orang yang menguruskan sahaja kelab tersebut. Okey, macam muafakat. Cikgu bukan pemilik kepada muafakat punya kelab. Okey, persatuan. Sebab apa? Cikgu hanya menjalankan tugas sahaja. Okay, so kita refer. Okay, so dana terkumpul. Apa itu jumlah dana terkumpul? Ialah dia adalah yang dimiliki oleh kelab. Dana terkumpul ni alliance yang lama lain ialah modal lah. Basically asset kena tolak liability. So kalau soalan masa kita buat record tak lengkap, kaedah perbandingan kita akan total up kan semua aset lepas tu tolak liability. Betul tak kelas? Betul. Betul. And then kita kena refer lah kepada awal atau akhir tempoh tersebut. Okay, kebiasaannya kalau akhir tu kita akan just modal awal. Next kita pergi item dia. Sorry, next. Okay, so nampak kat sini. Biasanya kalau dalam bentuk T, kan? Kalau dalam bentuk T, dia akan sebelah sini asset, kat sini liability, equity pemilik, kan? So equity pemilik tak ada, kita gantikan dengan dana terkumpul. Okay, dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal, lepas tu akan tambah lebihan ataupun tolak kurangan. Lebihan dan kurangan ni daripada mana kelas? Akaun pendapatan. Yes, akaun pendapatan dan pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So derma khas ni, ni kalau soalan bagi tahu dia adalah pendapatan modal. So kita kena tambah dekat sini. Okay. So kalau berlaku perbelanjaan modal, contoh kita beli tambahan lengkapan, dia akan ada kat sini lah. BM. Okay, belanja modal dekat sini. Dapat modal ada dekat bahagian dana terkumpul. Okay, ni kalau dalam bentuk format penyata. Nampak kelas? Nampak cikgu. Okay, so itu sahaja yang kita akan belajar untuk kelab dan persatuan. So itulah benda-benda penting untuk kelab dan persatuan. Setakat ni kita mula balik akaun yuran. Lepas akaun yuran kita akan buat akaun apa? Penerimaan dan pembayaran. Yes, penerimaan dan pembayaran. Kemudian kita kena classifykan item tersebut masuk dalam akaun Akaun perdagangan. Ya, kena buat akaun perdagangan. Lepas tu kena buat penyata mengira aktiviti berkala. Penyata mengira untung rugi aktiviti berkala. Lepas kita dah buat semua ni, kita pergi kepada akaun pendapatan dan perbelanjaan. So kalau dapat lebihan dan kurangan, itulah kita akan masukkan dalam PKK iaitu dana terkumpul. Okey, adakah anda bersedia untuk melihat soalan sebenar tentang kelab dan persatuan? Belajar dia senang ke susah? Dia kena banyak faham. Ya, betul. Kena banyak faham konsep sebab orang yang tak ada accounting basis, dia mesti faham chapter ni. Tapi kalau dia tak ada, dia dah ada dah masa kita belajar kan. So dia jadi macam kelirunya apa benda ni semua. Okay, sebab tadi mula-mula biasa kita sebut apur kan. PKK, buku tunai, tiba-tiba dia tukar nama untuk kelab dan persatuan. Okay, so kita refer back to the question Terengganu. Okay. Sekejap, cikgu reshare content. Okay. So, bila awak tengok kat sini, dia kata dia suruh terus buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bermakna awak tak perlu buka lah akaun penerimaan dan pembayaran. Actually awak terus boleh dapat baki akhir dan tapi soalan ni terang tantang dia dah terus bagi baki akhir untuk bank. Betul tak kelas? Betul cikgu. Okay, so cuba awak tekan kalkulator. Berapa jumlah penerimaan
17,650. Okay, thank you Farah. 17,650. So Farah tambahkan dengan 8795. 26,445. Okay, so 26,425. 25. Okay, 445. 45. 45. Okay, so sekarang kira berapa jumlah pembayaran? Lima, 635. 5635. Okay, so 26,445 tolak dengan 2 berapa? 5635. Okay, sorry, 5635. So dapat tak 20810? Dapat. Yes, Dapat. okay. So bermakna awak tak perlulah buat akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, so daripada sini awak kena pastikan awak baca maklumat tambahan. Derma yang diterima adalah untuk membina gelanggang futsal club. So kelas membina gelanggang futsal club, dia merupakan perbelanjaan modal ke perbelanjaan penerimaan hasil ke penerimaan pendapatan hasil ataupun pendapatan modal. Aduh, nama dia dah betul-betul tukar. Cikgu pun tersasul lah. Pendapatan modal. Pendapatan modal. So sebab apa? Sebab dia dapat derma tu dia akan masukkan kepada kita punya kita akan buat gelanggang futsal. Okay, nampak kelas? Nampak cikgu. Okay, so sekejap. Oh, kat sini dah ada. So kejap cikgu tablekan dekat, cikgu reshare balik konten masuk dalam kita punya OneNote. OneNote untuk conteng. Okay. So yang tadi kita tak perlulah buat akaun penerimaan dan pembayaran. So sekarang ni aduh sakit gigi, susah nak cakap. Okay, ini adalah DM. DM kita akan masuk kat mana kelas? PKK. Yes, PKK dekat dana terkumpul. Okay, next kita tengok yuran masuk dianggap sebagai pendapatan hasil. So, bila pendapatan hasil kita masuk kat mana? Pendapatan dan pembelian. Ya, dekat APP Square kan. So kita pergi sekarang ni kita buat soalan minta kita buat. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, you guys nak break dulu ke sebelum kita buat soalan ni, nak digest? Break 5 minit? Is it you guys need it? Kelas? Boleh cikgu. Okay, so kalau macam tu kita rehat 5 minit. So kita akan start balik pukul 10.35. Cantik. Wah, pandai. Cikgu, Ya? yang 4 apa tadi? DM, DH, BHBM tu semua masuk dekat PKK. Kalau DM, kalau M je masuk PKK. Oh, kalau H, RTP Square. Yang ini dua masuk dalam PKK. APP Square ni kalau PH dan BH. Oh, okay, cikgu. Okay, sure.
Saya yang nak pakai. Okey kelas, boleh kita mula balik? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey, so jadi first item yang awak wajib masuk ke dalam account ini ialah awak kena masukkan yuran ahli yang awak dah kira ni. Okey, nampak ni yuran ahli awak dah kira. Kan, yang ni dah kira. So yang ini kita transferkan ke dalam account ini. Okey, so jadi kita masukkan
Yuran ahli. Yuran ahli nilai dia 7050. Okay. So next adalah kita tengok kepada akaun penerimaan dan pembayaran. Tapi soalan ni tak perlulah, dia dah ada kat sini. So tapi tadi yuran masuk dianggap sebagai DM. Okay. So dia adalah pendapatan hasil. So, jadi inilah yang kita akan masukkan ke dalam ini. Okay. Oh, cikgu terlupa satu benda. Kat atas ni awak tulis pendapatan hasil. Kenapa kena tulis? Sebab nanti awak tak keliru apa benda yang perlu dituliskan dalam pendapatan, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so next adalah kita masukkan kepada yuran masuk tadi. Yuran masuk. So yuran masuk di 250. Okay, so tadi derma tak payah masuk lah dekat dalam ni sebab dia adalah pendapatan modal. Okay, so next adalah kita kena dah habis dah kita punya pendapatan hasil. Ke ada aktiviti kelab kita ni? Tak ada. Tak ada kan? Okay, so bila tak ada, kita boleh terus pergi kepada pembayaran. So pembayaran kita akan tolak. So tolak pembayaran pula. Maafkan cikgu. Perbelanjaan hasil. Okay. Okay. So before that, Farah tolong total up kan ni? 7,300. 7,300. 7,300. Okay, so next adalah kita masukkan perbelanjaan hasil. So perbelanjaan hasil ni kita tengoklah sewa rumah kelab. Okay, bila kita tengok kat sini, nampak pembayaran ni, before you do masukkan, tengok sewa rumah kelab, nilai dia ni, dekat dalam maklumat ada tak menyatakan ada prabayar ke belum bayar ke, tak ada kan? Jadi kita terus transfer figure tersebut. So sewa rumah kelab 3,500. Okay. Sewa rumah kelab. Okay, sorry 3,600. Okay, next adalah kita akan tengok kepada belanja am. Belanja am ada pelarasan atau tidak? Ada. Ada. So, undo. Okay, so yang ni ada belanja am belum bayar akhir. So, kita guna formula hebat boy. Hebat boy. Beralih. Akhir kita buat apa? Tambah. Tambah. Lah, kalau awal yang ini tolak, yang ini tambah. So, refer kepada kita punya belanja am dia tulis pada tarikh akhir. So, dia adalah belanja am belum bayar. Belum bayar, akhir, apa formula dia? Kena tambah. Tambah. Okay, so jadi awak tak perlulah buat ledger. Okay, kat sini awak tulis belanja am. Okay, nilai yang kita bayar, belanja am 170 tambah 40. So berapa? 210, betul? Betul. Okay, so next adalah kita tengok kepada soalan lagi. Kadar bayaran. So kita tulis kadar bayaran. So kadar bayaran ada pelarasan, betul tak?
Betul. Betul. So, kadar bayaran punya pelarasan belum bayar pada awal. Okey, pada awal. So, kadar bayaran yang kita dah bayar 8. Sorry. 890. Okey. Kadar bayaran belum bayar. Okey. Lepas tu dia adalah awal. Apa dia kena formula dia? Tolak. Tolak. So, tolak. So, nilai dia 175. Tolong kira dapat berapa? 715. 715. Okey, next. Tengok lagi akhbar dan majalah. Okey, tulis. Akhbar dan majalah. So, akhbar dan majalah ada pelarasan betul? Betul cikgu. 275. So, kita tengok kat situ akhbar dan majalah. Dikata kat sini awal. Pra. Okey, pra awal. So, kena buat apa? Tambah. Pra awal? Tambah. Tambah. So, kita tambah 25. So, dapat berapa? 300. 300. Okey. So, next. Kita tengok kat sini. Perabot 700. Perabot kalau kita beli. Ni. Maknanya kita beli ABS. Betul? Kalau kita beli ABS dia adalah apa kelas? Belanja modal. Ya, betul. Perbelanjaan modal. Ya, sayang. Tak boleh buka. Okey. Okey. So next, kalau refer kepada sini, kita tengok kepada nilai kita tengok pada nilai perabot ni. Okey, apa yang ada kat sini? Kalau kita belajar pelarasan. Ada apa kalau perabot? ABS. Ada susut? Nilai. Yes, ada Susut susut nilai. nilai. So, apa yang awak kena buat? Jadi kat sini kita kena kira susut nilai. Guna kaedah apa ni? Perbandingan. Perbandingan? Nilai yang semula. Ya, penilaian semula. So, amount awal dia 6,000. Kita tambah perabot 700. Hujung tahun nilai dia 5840. Apa dia sayang? Mak ada dekat lemari jauh ibu. Ya, betul. Okey. Tu jangan makan tau. Tu ni. Lotion. Okey. Dah. Okey. Ya, setiap kali kelas je, Zuin akan ada projek. Projek makeup, projek sepah. Adik awak semua mesti macam tu kan? Tu tak? Betul cikgu. Betul. Okey, so dapat berapa ni susut nilai perabot? 860. 860. Okey. So, kita tengok lagi kat soalan. Ada lagi tak pelarasan ataupun item yang kita tak ambil kira? Kelas? Tak ada. Okey, dah habis. So, tolong kirakan berapa jumlah perbelanjaan hasil kita ni? Cikgu. Ya. Yuran lapuk dia tak dikira. Oh ya, betul. Ada satu lagi item yuran lapuk. Thank you. Siapa yang bercakap tu? Kimi. Kimi. Thank you Kimi. So jadi lagi satu yuran lapuk kita kena masukkan. Okay, yuran lapuk ni kita kena masukkan juga dalam perbelanjaan.
So yuran lapuk 150. Okay, tolong kirakan berapa jumlah? Lima 5835. Okay, 5835. So tolak kan? Sini pergi sini awak kena tolak. Makeup mana makeup? Tadi kan Zuina pegang. 1465. Makeup. 1465. Ibu tak tahu sayang letak kat mana makeup sayang. Makeup Zuin mana? Letak kat mana? Okay, so ni adalah lebihan ke kurangan? Lebihan. Lebihan cikgu. Ini adalah lebihan. Okay, so soalan ni dia tak minta awak buat PKK, betul tak? Betul. Betul. Akaun yuran dengan akaun pendapatan hasil. So, cikgu, kita cuba buat. Kita buat lagi satu. Kita buat akaun penerimaan dan pembayaran. So basically cikgu suka dalam bentuk penyata. Perasan tak cikgu buat dalam bentuk penyata? Perasan. Sebab memang soalan memang sentiasa minta bentuk penyata sebenarnya. Okay, so sekarang ni kita patah balik step yang pertama tadi. Step yang kedua, akaun yuran, lepas tu pergi akaun penerimaan. So kita buat. Akaun Tak boleh. Kan tu tak boleh. makeup tu tak boleh. Kenapa tak boleh sayang? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kawan pink tak boleh. Makeup warna pink tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey. Jap. Bagi a few minutes kejap. Aduh. Okay, so you guys punya ni akan mula dengan apa? Kalau akaun penerimaan dan pembayaran dia akan mula dengan baki awal. So baki awal kita adalah baki BB. Daripada mana? Daripada soalan. Kita tengok kat sini ada bank. So 8795. Ini kalau soalan tak bagi baki akhir 8795. So kita kena senaraikan semua penerimaan. Okay, penerimaan yang ada kat sini yuran ahli, derma. Lepas tu yuran masuk. Okay. Yuran ahli 7. Okay. Derma kita 10,000. Ibu. Siapa ambil? Tak pastilah sayang. Okay, so tadi Farah dah kirakan kan? Betul tak Farah? Betul cikgu? Makeup ibu. Kita tulis balik. Berapa tadi ni? Kenapa? Kenapa? Yang itu tak boleh padam sayang. Itu susah nak padam. Nanti Zuin teruk muka Zuin nanti. Yang ni dapat berapa tadi? 13,000. Sorry. 17,000 betul? Okay, lepas tu kita masukkan dia punya account
Okay, yang ni kita just salin je sebenarnya soalan dia. Senang ke senang kelas? Senang. Senang Senang. je berikan pembayaran ni. Okay, kejap. 3600. Sewa bangunan kelab Rumah kelab. Oh, rumah, sorry. Okay, lepas tu ada apa? Belanja am. Belanja am 170. Lepas tu kita ada bayar kadar bayaran 890. And then kita ada bayar akhbar dan majalah 275. Lepas tu kita ada beli perabot 700. Okay. Okay, so Farah berapa ni Farah tadi? 5635. 5635. Okay. So yang ni dapat berapa tadi? 87445. 26445. 26445. Okay, kita akan tolakkan dengan yang ini. So awak akan dapat nilai baki akhir. Okay, nampak Nampak cikgu. Okay, siapa ada soalan? Berapa soalan tadi? 20,810. Okay, nampak? Cikgu, Ya, nak pergi tandas. nak pergi tandas. Boleh. Okay, lagi? Ada soalan? Okay, so soalan ni dia tak minta ni. Kita buat lagi satu. Apa lagi dia tak minta? Dia tak minta PKK, betul tak? So cikgu tunjukkan juga dekat awak sebab nak tahu bentuk dia macam mana kan. So mesti awak macam, kat mana nak tulis ni? Penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2020. Okay. So biasanya kita punya PKK berapa kolom kelas? 4. 4. So tolong buat 4. Okay. Sekejap give me a few minutes. Siapkan kotak ni. Okay. So, benda yang pertama sebab dia kelab, dia sikit je lah barang dia tak banyak pun. Okay, so item yang pertama adalah aset bukan semasa. Okay, kolom pertama kita ada apa? Kos, RM. Lagi, susut nilai terkumpul. Lepas tu nilai Buku. Last sekali jumlah. Okay, untuk kelab kita ni, dia ada apa je item dia? Perabot sahaja, betul tak? Betul cikgu. Okay, so basically perabot kita satu sahaja.
Perabot. Okey, tapi perabot kita adalah dia mengikut kaedah penilaian semula. Perlu tak isi kos susut nilai buku? Tak perlu. Tak. So kita terus tulis 5840 dan jumlah dia 5840. So yang lain semua sama. Maksudnya kita akan ada kat sini adalah aset semasa. Apa aset semasa yang kita ada? Bank. Okay. Nilai bank tadi 20810. Lepas tu tengok kat soalan. Kita ada yuran belum terima. So masukkan dekat sini. Yuran belum terima. So yuran belum terima kita sebanyak 200. Okay. So next adalah kita ada apa tu? Yang akhir ada lagi tak? Yang akhir. Kelas? Ada tak? Akhbar dan majalah prabayar. Tapi tu awal. Yang akhir tak ada kan? Tu tak? Bukan belanjaan belum bayar. Belanjaan belum bayar liability. Okay. So jadi habis dah kita punya aset semasa. So nilai aset semasa kita ialah 21010. Betul tak? Betul. Betul. So kita akan tolak dengan liability semasa kita. So liability semasa kita tadi ada belanja belum bayar. Lagi? Kadar bayaran belum bayar ada tak? Ke satu je. Belanja Okey. Belanja dengan yuran belum terperoleh 300. So kat sini yuran belum terperoleh 300. Belanja 40. Okay. So dapat berapa? 340. 340. Sini ke sini dapat berapa? Ni kena tolak. Guru. 0670. 20670. Okay, so ini adalah modal kerja. So yang ini tambahkan. Awak akan dapat Angka pengimbang. berapa? Dua. 26510. Okey. Okey, nampak? So, next kita ada apa? Kita ada apa cikgu cakap tadi? Dana Dana. terkumpul. Yes, dana terkumpul. So, dana terkumpul, kita kena kira macam mana modal awal? Dana terkumpul awal. Kelas? Aset awal tolak liability awal. Okey. So kita akan pergi kepada dana terkumpul. Okey. Dana terkumpul awal. Okey. So dana terkumpul awal. So yang mana? Yang inilah. Tolong kira kat cikgu. Okay, bank 8795 campur dengan 450 dia adalah aset semasa. Lepas tu perabot 6,000 campur belum majalah prabayar. Okay. So dapat berapa aset? 15495.
1595. Yang belah kiri ni semua ke? Tak kan. Awak kena kira bank. Kita aset. Yang ni aset. Yang ni aset. Yang ni aset. Yang ini aset. Yang ini liability. Yang ini liability. So dapat berapa? Aset. 8795 campur 450 campur 6000 campur 25. 15270. Okey, itu aset. Sekejap. So 15270 tolak dengan liability. So nilai liability kita 50 campur 175, betul? Farah, betul? Betul cikgu. Yang dua tu je. Dua tu sahaja. Okey. Nanti ibu beli. Okey, so dapat berapa ni dana terkumpul awal? 15045. 15045. Okey, so lepas dana terkumpul kita ada apa? Lebihan. Ya, betul. Tambah lebihan. So nilai lebihan tadi daripada mana? Sini. Okey. So 1465. Okey. So tambahkan 16510. 16510. Tak lengkap, betul tak? Ada lagi tak? Pendapatan modal. Yuran masuk. Yes, betul. So kita kena tambah lagi iaitu derma. Okey. Derma kita 10,000. 10,000. 10,000. So awak akan dapat 26,510. Okey. So dah imbang. Okey. Nampak kelas? Cikgu, yang 26510 tu dana terkumpul akhir ke? Ya, betul. Dana terkumpul akhir. Okey? Lagi? So far, nampak tak perjalanan nak buat dia? Nampak cikgu. Nampak. Okey. So, rumusan untuk kelab dan persatuan, apa yang awak kena buat mula-mula sekali? Akaun yuran. Kena label. Label, betul. Basically, highlight. Kena highlight. So, awak kena highlight kan. Macam ada satu, nanti cikgu share 4 teknik nak jawab kelab dan persatuan. Dia memang kita guna highlight. Mana satu item yang item PKK, mana satu item akaun perbelanjaan dan pendapatan. Lepas tu mana satu item yang kita nak buat pelarasan. So senanglah. So basically benda pertama tadi awak kena identify bahasa Melayu apa Kelas? Mengenal pasti. Yes, okey, bahasa yang baik. Okey, mengenal pasti item. Item apa kita nak kenal pastikan dia? Okey, item BH. Item ataupun item apa lagi? Selain BH. DH. Lagi? DM. Okey, nampak? Itu item yang kena. And then lagi satu yang kena buat adalah yuran. Okay, next. Kalau soalan tak minta akaun penerimaan, awak kena buat. Okay, ataupun awak kena kira berapa nilai bank tu. Kadang-kadang soalan tak buat, lepas tu dia minta PKK. So dalam PKK ada bank. Jadi apa yang awak kena buat? Tips dia kat sini adalah awal tambah terima tolak bayar. So awak akan dapat akhir. Okay.
So next, lepas dah buat soalan ni, daripada info tersebut kita akan boleh buat akaun yuran. Sebab ada butiran daripada bank kat situ kan, dalam akaun yuran. So format akaun yuran semalam cikgu dah explain. Next kita pergi kepada akaun perdagangan jika ada. Ataupun penyata mengira untung rugi aktiviti berkala. Okey, ni jika ada. Lepas tu barulah awak pergi step yang seterusnya. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. So kat sini akan ada apa? Pelarasan yang macam cikgu cakap tadi. Okey, pelarasan ada 3 kan? Okey, so selesai kat sini kita akan buat penyata kedudukan keuangan. So perjalanan untuk kelab ni jauh sikit. Ada 6 step awak kena buat. Okey? Boleh kelas? Boleh cikgu. Okey. Next adalah Cikgu, ya je. nanti cikgu send yang cikgu buat ni dekat dalam OneNote. Kita orang Ya. boleh tak? Ya, sure. Okay, Cikgu akan send. Hari tu cikgu tak send lagi sebab kita baru cover dekat sini je. So hari ni cikgu akan hantar untuk you guys lah. Okay, cikgu. Okay, sure. Okay, so lagi apa lagi cikgu nak cerita? Tak ada dah. Untuk kelab dan persatuan habis. Wah, tahniah. Awak semua hebat. Dalam masa 2 hari kita boleh habiskan chapter ini. Awak semua hebat. Beri tepukan tangan sikit untuk diri sendiri. Okay. So mana yang cikgu tak expect semua orang boleh faham 100%.